Assalamualaikum rakan-rakan saya sekalian. Macam biasa, kita nak buat blind back testing hari ni. So, macam biasa, kita akan buat untuk 5 hari. Dan let's see, 5 hari tu berapa banyak duit kita buat. So, aku tekan random bar sebanyak 3 kali. So that aku nak make sure yang this is a random lah. Bukannya aku cherry picking Aku tak cherry picking. So, done. Okay, no, kat sini, ni hari Tuesday. Yang ni market ni dah bergerak. Okay. Alah ni tak nak lah sebab ini 12 Mei, which is just recent punya trade. So aku klik sekali lagi lah. Klik sekali lagi. Okay. Okay. So okay, kita dapat Disember 2024. Okay, nice. So yang ni, okay, ni market dah open hari Friday. So kita nak trade hari ni. Kita nak trade keesokan hari ni lah. Okay. So kat sini kita just cepatkan kita punya ni. Okay, dan kita okay, kat sini dia punya closing punya calendar. So macam biasa, sebelum kita trade hari Isnin ni, kita trade kita mark kita punya previous day high. So this is previous day high. Pap kat sini lah. Previous day high. Kat mana previous day dia? Kat sini. Okay. Okay. Sebelum kita trade, kita tengok overall market macam mana. So kat sini clear, this is a downtrend. It's a downtrend This is a downtrend. Dan just untuk for the couple past 2 days apa aku cakap ni, BI aku berterabur. Last couple of days, ni betul. Last couple of days kita mendapati market dalam keadaan ranging lah. Okay, tak ada siapa kuat lah. Tapi kalau tengok momentum semasa, nampaknya macam seller kuat. Kat sini macam seller lagi kuat lah bagi aku. Okay. So tapi apa, kita tengok dulu macam mana market open pada hari Isnin. So market open dengan keadaan yang di mana buyer cuba push. Okay, buyer cuba push. Okay, bila dalam keadaan macam ni, apa yang aku nak buat? Okay, aku personally, kita tengok dia punya internal structure. Aku nampak kat sini dia dah break this resistance. Okay, kat sini, so aku most probably aku nak go long lah. At the same time aku nampak kat sini ada nampak macam buat buyer coming in. So aku akan go long. Tapi aku tak nak terus beli kat sini. Aku nak tunggu dia buat pullback sedikit. Dan bila mana dia breakout, baru aku nak entry. Bila ada momentum candle, baru aku nak entry lah. So kita chill kat sini. Okay, kat sini kita chill. Aku nak tunggu momentum candle. Aku nak tunggu pullback, a very nice pullback, baru aku entry. So far dia dah start buat pullback. Okay, now aku nak tunggu ada tak momentum candle. Momentum candle ni adalah satu candle this is momentum candle. This is a good candle. Cumanya apa yang aku tak suka adalah dia tak close above this resistance. So tapi still aku akan trade, tapi aku tak main banyak lot. Aku just main satu lot. Okay, stop loss kita kat bawah ni besar juga kan, 30 tick juga. Mungkin sebab ni Disember 2024, volatile lagi lah FCPO. Sekarang ni dia tak volatile sangat lah FCPO. So TP kita tak sini. But it's okay. I'm okay with 30 tick with satu lot. Okay, I'm okay with it. Along the way kita akan manage kita punya trade stop loss lah. Okay. So dekat sini dia naik sikit, tapi masih lagi nampak seller ada kat situ. Okay. Ni kita just chilling. Ni tak buat apa-apa. Aku tak buat apa-apa. Aku just chilling. Aku akan maintain aku punya stop loss. Tak buat apa-apa. Kalau ada breakout sekali lagi, baru aku naikkan stop loss aku. Okay. So kita akan hold. Sebab apa? Sebab yalah, kita akan hold lah. Sebab tak hit stop loss kita. Kita akan hold ke sesi petang. Dan nampak ada momentum coming in kan. Momentum coming in. So dekat sini aku akan naikkan stop loss aku kat sini lah. So dekat sini aku dah confirm kat sini sama ada letak sini boleh, ataupun letak kat break even pun boleh lah. Tapi aku just letak kat 6 tick. So dekat sini kita nampak ada momentum kan. Dia dah breakout dia punya this resistance. So aku expect dia akan terus memecut lah. So let's see how macam mana. Memecut ke ataupun kita kena pecut. Okay, nampak ada momentum lagi kat sini. So kita naikkan lagi stop loss kita dekat sini. Okay, 24 tick. Now kita dah secure 24 tick punya profit. Kalau dia hit kita punya TP, is a good thing. Tak hit pun tak apa, tak ada hal. Sebab kita dah profit. Okay. Okay, kita maintain kita punya stop loss. Naik lagi buy. So dia sebabkan naikkan stop loss, kita naikkan lagi kat sini lah stop loss kita 38 tick. Sikit lagi nak hit TP kita. Okay, sikit lagi nak hit TP kita. Okay, dia hit. So
that was a very quick trade lah. Okay, that was a very quick trade. Kita dah untung berapa? 900, almost 1000 lah. Okay, so dah lah, cukup lah untuk hari ni. Dan kita go to the next day. Maybe dia akan hit TP kita, tapi we don't care lah. Kita momentum trader. Okay, eventually dia sikit lagi nak hit. We don't care about it. As long as kita buat profit, we don't care. Okay, so eventually memang dia hit TP kita. Kita boleh tunggu, tapi aku tak macam tu lah. Aku akan trade lah, aku punya stop loss. Okay, aku akan trade aku punya stop loss. I don't care lah. Alah, miss overtake dia tak ada hal lah bro. So now dah close sesi pagi, I mean sesi untuk first day. Now the second day, macam biasa kita mark kita punya high, dan kita mark kita punya low, dan kita mark punya high. So now apa yang aku nampak kat sini? Okay, overall again, sebelum kita trade kita tengok overall dulu. Downtrend ni tengah ranging lah ni, dan sekarang ni price tengah bermain-main dekat resistance. This is a strong resistance, area yang strong resistance. So dekat sini aku ada dua idea lah. Kalau market ada bagi reaction ke bawah, aku boleh terus short. Sebab apa? Market masih lagi bagi aku dalam keadaan ranging, so aku boleh short kat sini. Tapi kalau dia breakout ke atas, aku akan long lah. Maksud aku breakout ke atas, dia breakout previous day high. So previous day high ni adalah aku punya golden zone, aku punya zone emas. Okay, aku akan tunggu reaction kat situ. Okay, let's see. Okay, ni market malam. Market malam kita tak nak buat apa. Market malam kita just chilling. Okay, kita just chilling. Kita lepak-lepak, baca buku. Okay, baca buku Aku sebenarnya dah lama tak baca buku. Aku malam-malam sekarang ni memang aku study chat je. Aku tak buat apa-apa. Okay, so dan aku main game ke kan. Okay, so malam kita buat apa, kita tengok, dan keesokan paginya kita tengok apa market bagi apa. So dia bagi nampak a very massive reaction dekat aku punya golden zone. Okay, dekat sini macam aku cakap tadi, market dalam keadaan ranging. So dekat sini kita boleh short lah. Okay, bukannya kalau market dalam keadaan uptrend, jangan short kat sini walaupun ada setup. Okay, so dekat sini of course kita entry. Jadi tak jadi itu belakang cerita. Janji kita entry based on apa kita punya ni kan. So stop loss kita tak sini dalam 25 tick macam tu. TP kita dah tak ambitious dalam 92 tick. Kena tak kena belakang cerita, sebab apa kita akan trail. Okay, kita akan trail. So let's see how macam mana. Okay, let's see how macam mana. Tengok kena hit TP ke, hit stop loss. Sikit lagi nak hit stop loss. Sikit lagi nak hit stop loss. Sikit lagi, tapi dia bermain kat situ. So nampak tak, bila dia bermain kat sini, dia tengah berlawan ni. Buy dengan saya tengah berlawan ni. Tapi sebab aku nampak ada reaction kat sini, aku terus entry lah. Dan aku tak kisah. Dan kalau dia hit aku punya stop loss ni, aku mungkin akan flip untuk jadi buyer pula. Okay, sekarang ni aku masih lagi fikir seller masih kuat lah. Kita tengok macam mana. Okay, tengok macam mana. Okay. Nampaknya seller dah breakout. Maknanya seller sekarang ni dia punya battle zone. Seller kuat lagi. So dekat sini aku dah boleh dah kurangkan aku punya stop loss kat sini ke kan. Tapi kat sini aku akan maintain dulu. Sebab aku tengok dekat sini, aku rasa better tunggu dia break sini lah. Kalau dia berjaya, sebab kat sini maybe dia boleh reverse balik. Dan aku tak nak tightkan aku punya stop loss. Kalau dia break this area, mungkin baru aku akan naikkan stop loss aku ke break even ataupun kat sini lah. So kita tunggu macam mana, tengok macam mana. Okay, nampak kat situ. Nampak dekat sini, nampak dia dah test. Kalau aku dah takkan break even, jadi aku dah hit dah aku punya ni. Now bila kita nampak ada testing macam ni, barulah kita letak stop loss kita dekat sini. Ataupun letak kat break even pun boleh juga. Okay, so kita let's see how macam mana. Tengok dia berjaya tak mampu break. Okay, nampaknya macam buyer coming in balik. Okay, kita tengok. Kita jangan kancong. Kita dah plan kan. Kita jangan kancong. Kita relax Kalau tak jadi lah, buat macam mana kan. Kita jangan kancong. Okay, kat sini kita nampak ada momentum. So bila aku nampak this kind of price action, aku personally aku lebih prefer letak sini lah. Okay, sepatutnya kalau betul seller nak pergi, sepatutnya dia dah tak kembali ke area sini lah. Bagi aku lah, kita boleh maintain. Sebab at the end of the day kita tak tahu apa yang market akan buat. Tapi aku akan nak secure profit lah. Okay, tak jadi. Bukan tak jadi, dia ni lah. So kita tengok apa jadi. Adakah dia ke bawah lagi? Nampak?
Kau nampak tak? Oh ni dah, macam mana dah ni? Kau nampak tak? Kalau aku tak secure tadi ni, sebab apa? Macam aku cakap tadi lah, bila price dah hit sekali ni, bagi aku, sebab aku price, of course lah, kalau aku trail again, aku rasa this is depend on korang punya style lah. Kalau aku selepas dia buat first pullback, lepas tu dia kasih momentum candle macam ni, aku akan terus start trail lah. So kita still untung 10 tick, so tak ada hal. Tapi kalau let's say lah, kalau kita maintain kita punya stop loss ke break even tadi, kita akan hit break even lah, which is I think is also not bad. Sebab untuk trade hari ni, this is not, tak ada momentum lah. Trader tak ada buyer tak ada momentum, seller pun tak ada momentum. Okay, so yang ni okay, Tuesday terus ke hari Khamis. Ni second day kita ni third day kita, dia terus hari Khamis, means that pada waktu ni hari Rabu cuti lah. Betul lah, 25 kan cuti Christmas. Okay, so but it's okay, kita akan teruskan kita punya ni 21 kat sini. Kita akan mark kita punya previous day high dan mark kita punya previous day low kat sini. So bila hari ketiga ni market buka hari Khamis, price dah breakdown lah. Dia dah break this area yang di mana kita mark tadi, which is area of support lah. So dekat sini aku memang prefer short je lah, prefer short. Dan tapi again, bila aku tengok balik market dekat sini sebenarnya, nampak tak, this is a very strong momentum punya seller punya momentum. Okay, PDH penjualan yang sangat kuat lah, based on the penjualan pula, pembelian yang sangat kuat. Tapi dia break. So dekat sini aku nak tengok retest dulu. Aku takkan terus breakout. Sebab apa? Aku nak tengok retest. Kalau ada retest kat area sini, baru aku berminat untuk entry lah. Tapi kan, kalau dia breakout and then dia buat pullback and then dia breakout sekali lagi, aku akan go long. Itu aku punya idea. So let's see how macam mana. Nampak situ dah ada retest lah. So actually kat sini depend lah sama kat sini aku boleh terus beli. Kalau aku main, let's say lah aku main 2 lot kan, maybe aku beli 1 lot dulu sini. Then kalau ada confirmation, baru aku beli satu lot lah. Okay, tapi aku rasa kat sini aku, sebabkan dia ada betul-betul reaction kat sini, so aku just sell dulu lah, terus lah. Stop loss hanya 14 tick. So tengok macam mana. TP kita letak dalam 80 tick. Okay, kita tengok macam mana. Okay, kat sini sebenarnya is not that nice entry. Sebab apa? Tak ada confirmation. Maksudnya confirmation kalau ada satu lagi bearish candle baru lagi cantik lah. Tapi tak apa, it's okay. Kalau rugi pun it's okay. Okay, aku rasa ni macam rugi. Oh tak. Okay, oh rugi. Okay, so rugi. So dekat sini price tak mampu. Maksudnya dekat sini seller tak mampu lagi push harga, malah buyer dah masuk balik. Dan dekat sini sebenarnya aku mungkin nak flip terus aku punya position. Sebab apa? Kat sini aku nampak price dah ada ni, aku consider as a sweep lah. Dan this is my another setup yang aku suka, sweep. Dan kat sini aku suka dia punya price action kat sini. Cumanya kalau aku tak suka sangat sebab dia kat sini down gap man. Down gap dia besar juga. Tapi kalau kita tengok overall punya trend sekarang ni, recent punya trend dalam keadaan bullish lah. So dekat sini aku tak hesitate, aku akan buy. Dan stop loss aku dekat sini. So this is my last trade for today lah. Kalau tak jadi trade ni, so aku akan caw lah. Aku takkan risk ke TP, tak kat previous high. Kalau tak jadi trade ni, aku akan cincau dan aku akan pergi ke hari keempat lah. So ni hari ketiga kita. So let's see how, adakah mampu. Okay, kita akan tengok kalau ada another burst kita. Okay, ni nampak ada burst kan. Ni kita dah terus naikkan stop loss kita dekat break even boleh, ataupun dekat sini boleh. So aku letak kat sini lah 6 tick So now aku akan tunggu je, tengok dia boleh tak pergi lagi. Okay, dekat sini kita nampak price dah break lagi, tapi volume tak apa kuat sangat. So aku tak nak naikkan stop loss aku. Aku akan maintain kat situ. Kalau ada volume coming in, baru aku akan naikkan stop loss aku lah. Okay, kita tengok macam mana. Okay, nampak volume lebih pada average. Ni pom letak sini terus. Dah secure dah 30 tick. Tak ada hal bro, tak ada hal. Alhamdulillah rezeki kita pada hari ni. Okay, simple je trade. Okay, now kita dah exit. Simple je trade, tak ada apa-apa confusion, tak ada apa-apa. Very simple price action punya play. So
Tak ada apa-apa special Just aku faham lah market macam mana bergerak. Okay, so that's it. Now let's see, kita pergi ke hari keempat. Okay, now kita dah buat berapa ringgit tu buat? Oh, 1,400 guys. 3 hari 1,400. Siapa nak kasih tu? Kalau kau kerja, okay, ni eventually dia hit kita punya TP tapi it's okay, it's alright. Okay, sebab ada je possibility dia jatuh kan. So kita trail je. Jangan tamak, kita trail je. So guys, tadi aku cakap kan 1,400 3 hari kan. Kalau kau kerja gaji kau sekarang ni let's say 5,000 kan, kau rasa 3 hari cukup? Boleh jadi 1,400. Mungkin lepas kot kan. Kalau gaji kau besar mungkin lepas Tapi kalau let's say lah gaji kau 3,000 kan, 3,000 sekejap. Kalau 3,000 bahagi 20 apa? Bahagi 20, sehari 1,500. Darab 3 tak lepas kan 4,500. Kau buat 3 hari 1,450 bahagi 3 hari, maksudnya kau buat 400, 500, let's say 500 sehari lah. 500 sehari tu kau kena ada gaji dalam 10,000 lah, 5 digit figure lah, untuk dapat 500 sehari. Kat dalam Malaysia ni berapa kerat je orang gaji 10,000? Mungkin sikit je kan. Mostly semua gaji bawah 10,000, bawah 5,000. Okay, so now let's move on to the next trade. Okay, ni hari ke berapa kita trade lah? Kita dah ambil open trade tadi. Aku dah lupa lah. 23, 24, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ni hari keempat lah. So hari keempat macam biasa. Okay, ni aku padam dulu so that lebih clean nanti kita punya chart. So kita mark dia punya previous day high macam biasa. So dekat sini dia punya previous day high. Ni kalau korang nak mark previous day high, korang just buka daily chart je lah. Sebab aku just guna 5 minute chart je, dan aku akan mark senang. Aku dah tahu macam mana nak mark guna 5 minute chart. Okay, kalau korang tak erti nak mark guna 5 minute chart daily ni, kau pergi daily chart dan kau mark sendiri lah. Benda ni takkanlah aku nak ajar juga kan. Benda simple je. Tapi lah kalau korang tak tahu, maybe benda ni akan dia pening sikit lah kan. Okay, now hari keempat macam biasa, malam kita buat apa guys? Kita chilling. Kita chill, main game, baca buku, main badminton, exercise. So now, okay, market dah open lah ni. Market dah open. So tengok sepintas selalu apa market buat sekarang ni. Sekarang ni bagi aku momentum masih lagi berada dekat buyer lah. Buyer kuat lagi lah kat sini. Tapi at the same time aku faham yang dekat sini sebenarnya buyer tak mampu lagi nak pecah. Buyer masih lagi tak kuat lagi untuk dia nak pecahkan area ni. Tak kuat lagi. So kalau ada reaction dekat previous day high ni untuk aku short, aku akan short lah. Aku tak teragak-agak untuk short. Okay, tapi at the same time, kalau let's say dah dia breakout previous day high, aku akan entry je lah. Okay, untuk entry long. So simple as that. Kita react based on apa yang market kasih. So sekarang ni kita tengok macam okay, dia dah menuju ke previous day high. Tengok ada reaction, pum, ada reaction. Macam aku cakap tadi, kalau ada reaction buat apa? Buy je lah, sell je lah. Jadi tak jadi tu belakang cerita. 13 tick, 15 kita buat 15 tick je. TP kita letak kat sini 52, ataupun nak letak kat sini pun boleh, tapi kat sini je lah kan, 52 kan. So tak apa. Kat sini of course ni momentum kuat ni lah. Momentum buyer ni kuat. Mungkin tak jadi, tapi tak jadi tak apa. Kalau tak jadi kita flip lah, jadi main buy. Okay, tengok macam mana. Okay, nampak macam tak jadi ni. Tengok tak jadi. Sikit lagi. Okay, tak jadi. So now dia dah hit kita punya stop loss. So bila dia hit kita punya stop loss, kita just chill. Now kita tunggu another confirmation lah, sama ada dia nak ke atas atau ke bawah. Okay, dan kita akan tengok, kita akan monitor dulu. Okay, now kita kat sini kita kena berhati-hati ni. Ni dah better zone. Buyer tak kuat, seller pun tak kuat. Ni buyer dengan seller tengah berlawan ni. Okay, kita just monitor closely macam mana price bergerak. Kat sini kita tak nampak apa-apa. Kat sini nampak macam buyer kuat kan, seller kuat kan, tapi still dia tak break kita punya golden zone. So aku tak nak buat apa-apa kat sini. Aku just chilling. Kita nak ada satu confirmation candle yang strong. Sama ada ke atas ke bawah, kita hentam. Kalau dia ke atas, kita hentam atas. Kalau kat bawah, kita hentam bawah. Okay, nampak? Dekat sini
ada strong candle coming in with a big volume, the break previous day high, so kita boleh take our chance here. Buy ni, jangan takut, buy terus. Stop loss kita 17 tick, tak apa. Okay, walaupun dah rugi tadi, tapi tak apa, kita just chilling. Kita je, okay, TP kita letak, tengok kat mana the nearest resistance. Maybe kat sini lah. Okay, very ambitious, 82 tick. Tapi who knows, right? Who knows dia boleh pergi kan. Okay, kita just layan. So tengok macam mana dia punya pergerakan, ada tak? Okay, nampak dekat sini terus ada apa? Ada momentum punya candle. Kat sini, okay, kau boleh nak letak stop loss kat sini, ataupun kau boleh nak biarkan saja. Okay, untuk case ni aku nak biarkan saja. Aku tengok dulu macam mana pergerakan price action. Sebab aku takut dia sweep kat sini kan. So kita just chill dulu, kita maintain. Okay, tengok. Okay, kat sini baru aku naikkan stop loss aku kat sini lah. Sebab apa, nampak tadi aku cakap, kalau aku takut dia sweep kat sini, sebab tu aku tak nak naikkan terus. Aku just chill kat sini sebab nampak dia dah bullish engulfing kat sini. Aku naikkan stop loss kat situ. Now dapat tick dah kita punya risiko. So kita just chill je lah. Nak buat apa lagi? Tunggu je lah dia buat apa kan. Nampak dia breakout lagi. Kat sini kita boleh letak kat sini, ataupun letak kat break even, ataupun nak biarkan pun boleh. Tapi aku just nak manage aku punya risk. Aku letak kat sini lah, dekat 3 tick, ataupun aku letak kat break even lah dulu. Letak kat break even dulu So now kita chilling. Kalau ada lagi satu momentum candle, baru aku letak stop loss aku ke break even. Yang ni tak momentum. Yang ni aku dah naikkan lah. Sebab apa, nampak seller dia sebenarnya masih lagi buyer kuat lagi lah. Tapi aku just start sini. So now aku dah secure at least 8 tick untuk trade ni. Now aku just tunggu, tengok lagi ada lagi tak momentum candle. Kalau dia breakout, Okay, nampak kat sini kat sini aku dah boleh trail aku. Sebab yalah, dah 23 tick kat sini. Sebab apa aku trail? Actually ni bukan momentum candle tau, tapi sebabkan dia dah break new high. Okay, mungkin letak kat sini lah better 20 tick kan. Tengok satu candle lagi. Okay, yang ni nampak volume besar, tapi body tak besar. So tapi aku just nak trail lah. Aku akan squeeze out apa yang ada kat sini. Aku akan squeeze apa yang ada. Yang ni pun aku akan squeeze. Okay, sebab kita scalper ataupun intraday, kita tak aim untuk buat big profit pun. Dapat 20 tick, 32 tick pun dah cukup kan. Kita berapa nak banyak? Kau berapa nak banyak? Kita buat duit setiap hari, jangan risau. Kita kan okay, dah settle. Okay, 4 hari trade. Berapa ingat kita dapat? Berapa hari trade? 1,800 setengah. 1,850, 800 setengah kan. 1,850. So siapa nak kasi bro? Siapa nak kasi? Okay, so settle untuk trade yang kali ni. Now apa yang kita buat adalah kita cepatkan trade ni. Okay, dah tutup, dan kita akan go to the next day, which is hari Monday. Dan kita nak tengok hari akhir kita dapat buat profit ke tak. So korang nampak tadi kan, korang nampak tak idea aku tadi? Walaupun loss kat sini, kita still boleh flip kita punya position. Jangan takut, as long as kita react based on kita punya idea of trade is okay. Okay, next. Okay, now clearly price dah berada dalam keadaan apa? Berada dalam keadaan bullish. Dia dah ni, bagi aku dia dah reverse lah daripada downtrend, dah reverse ke long. Okay, so bila macam ni, setup yang reverse short dekat previous day high, aku kalau boleh aku tak nak entry. Aku just chilling. Aku lebih prefer entry bila mana ada breakout ke atas. So aku nak go for long sajalah. Aku tak nak go for short lah. Okay, itu aku punya idea. Okay, aku akan go for long saja, aku takkan go for short. So kat sini nampak dia open dalam range. So sekarang ini aku punya plan adalah aku nak tunggu ada pullback low pullback, lepas tu ada momentum candle, aku akan try entry kat situ. Okay, simple je guys, tak susah mana pun. Okay, ni momentum candle, tetapi sebelum momentum candle ni ada tak consolidation? Tak ada kan? Tak ada low volume consolidation. So jangan pandang-pandang nak entry kat sini Jangan pandang-pandang nak entry kat sini. Okay, kita chill. Ni kita relax. Dan boleh jadi apa yang terjadi kat sini adalah sweep lah. Ini mungkin sweep tapi bukan sweep previous day high lah. Dia just a sweep masa market tengah uptrend. Sebab apa? Dekat sini ada sedikit support, and then dia
close and then dia naik balik, sini mungkin jadi sweep. So dekat sini, okay, kalau ada momentum ganda aku akan entry lah. Aku akan entry long saja long saja. Ni kita chill. Okay, kita chill. Okay, ada breakout tapi pukul 12 suku. Aku tak berminat sangat lah. 12 suku ni sebab apa? Sebab market nak close lah. Okay, sebab market nak close. Kalau aku entry awal tadi okay lah, tapi sebab market nak close, aku tak berani sangat. Sebab apa? Dia baru lepas breakout kan. Aku takut dia reverse balik kan. Sebab aku takut buat pullback balik. So aku takkan entry lah 12 suku ni. Aku akan just chill lah. Aku tunggu petang tengok macam mana momentum dia. Nampak? Tadi kalau aku entry terus tadi dah lenyap lah. Aku dah kena hit, dah hit stop loss lah. Okay. So petang dia nampak macam dia patah balik, tapi aku still valid. Idea aku still valid. Aku still nak go long. Okay. Janji kena ada momentum candle. Ada pullback yang cantik, ada momentum candle. So sekarang ni kalau tengok macam dulu, aku still long. Aku takkan go short hari ni. Walaupun sini nampak macam short punya area, tapi tak. Sebab sekarang ni momentum tengah bullish. Okay, momentum tengah bullish. So kita tak nak main short kat sini. Short ni kita hanya main bila mana Bila mana ada bila mana dalam keadaan ranging ataupun dalam downtrend lah. Of course lah. Okay, mungkin kat sini kita boleh consider this one sweep. Tapi aku punya sweep punya style mesti jadi waktu pagi. Okay, sweep yang cantik waktu pagi tu yang banyak probability, high probability untuk dia burst. Kalau sweep waktu petang, waktu nak close market waktu pagi ni aku tak berminat lah. Okay, ni aku just chill. Okay, now dia breakout. So kat sini aku akan let go je lah. Okay, aku akan let go trade ni. Aku tak rasa yang dia nak ni. Okay, dia memang jatuh lah. Tapi again, kita tak rugi apa-apa. Aku just react based on aku punya analisa lah. Okay, sebab aku nampak kat sini dalam market dalam keadaan bullish kan, kuat kan, bullish. So aku macam aku cakap, aku tak nak, walaupun sini ada reaction, mungkin sini sweep, tapi aku tak kisah lah. I don't care. Then aku just let go je lah trade tu. Okay, nice. So that's it guys. So kita untung berapa? 1850 dalam 5 hari. So 1850 bahagi 5, 307.5 sehari lah. Betul lah. 370 sehari. Kalau 370 sehari darab dengan 20 hari bekerja, so kau kena gaji kau 7,400 lah kalau nak buat this kind of money lah. Okay, which is bagi aku, kalau kita as a trader dapat betul-betul buat konsisten buat profit, it should be easy money lah. It should be easy money. Okay, that's it. Thank you. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum.